Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Zubaidah selaku tenaga pengajar bagi SKSE 1053 Peradaban Asia, India, China dan Jepun. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan ciri penting yang mencorakkan peradaban India. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya Nurina binti Maidin, Nur Alia Sabrina binti Abdul Manap, Zulaika Zahra binti Zulkifli dan yang terakhir ialah Muhammad Haris Akmal bin Aziz. Secara umumnya, saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan. Tamadun merupakan suatu bentuk pencapaian tinggi manusia dalam kehidupannya dan memperlihatkan kemampuan mereka dalam mencipta untuk menunjukkan suasana kehidupan yang lebih baik dan teratur. Kebiasaannya, faktor persekitaranlah yang menentukan sesebuah kewujudan tamadun kerana manusia akan memilih kehidupan di kawasan yang bolehkan mereka mendirikan keperluan asas, misalnya lembah sungai dan kawasan tanah yang subur. Dalam tamadun India, kawasan lembah Indo-Ganges telah dikenal pasti dengan aktiviti yang menjalankan penanaman padi barley. Dalam tanah di lembah sungai ini subur untuk menjalankan aktiviti pertanian. Kedudukannya strategik disebabkan oleh terdapatnya sungai-sungai besar yang memberikan kemudahan kepada masyarakat sama ada sebagai sumber minuman atau sektor pertanian. Keunggulan sesuatu tamadun boleh diukur sekurang-kurangnya berdasarkan dua kategori, iaitu dari sudut fizikal dan kebendaan dan dari sudut bukan kebendaan. Dari sudut fizikal dan kebendaan kita boleh lihat daripada kewujudan bangunan besar, sistem pengairan dan saliran, sistem jalan raya dan sebagainya. Manakala untuk bukan fizikal dan kebendaan pula, kita boleh lihat dari aliran falsafah, agama dan sebagainya. Kategori tamadun juga boleh berkembang berdasarkan kerangka agama, contohnya perkembangan tamadun Islam, tamadun Hindu, tamadun Buddha dan tamadun Kristian. Dalam aspek politik, saya akan menerangkan dua iaitu dasar perluasan kuasa dan juga kekuatan ketenteraan. Saya mulakan dengan pemerintahan politik Dravidian tidak dapat dijelaskan dengan lebih mendalam disebabkan oleh kekurangan sumber. Namun secara keseluruhannya, jika dilihat dari sudut sini bina di tamadun lembah Indus tiada sistem pemerintah dan pembagian kuasa. Namun sejarahnya agak muskil kerana tinggalan artifak seni bina menggambarkan terdapat pemerintah yang memerintah tamadun tersebut. Namun sehingga kini tidak dapat dirungkaikan dengan lebih jelas. Ciri penting upaya awal dalam tamadun India berasaskan pemerintah politik dapat dijelaskan apabila kemunculan Magadha. Terdapat 16 janapada yang terpenting yang memberi pengaruh berbanding janapada yang lain, iaitu Kamboja, Gandhara, Kuru, Surasena, Panchala. Kesemua janapada ini digabungkan di bawah satu bentuk pemerintahan yang dipanggil sebagai Mahajanapada. Sebahagian daripada Mahajanapada ini muncul sebagai kuasa yang mampu mengancam dan menguasai bandar-bandar lain. Misalnya, kita dapat lihat Kasola. Apabila Kasola ini telah mula meluaskan pengaruh dan kuasa mereka di bahagian utara lembah Ganges. Pengukuhan politik Kerajaan Monggol pada permulaannya dapat dilihat semasa kerajaan di bawah Sultan Babur. Pengembaraan baginda ke India bermula dengan menundukkan pemerintahan tempatan iaitu Ibrahim Lodi yang mempunyai kekuatan tentera sebanyak 100,000 orang dan 1,000 ekor gajah perang di luar kota Panipat. Baginda berjaya mengalahkan Ibrahim Lodi dan sejak daripada itu Babur berjaya menguasai Delhi dan Agra. Pemerintahan Monggol di bawah Sultan Akbar juga dilihat menggunakan konsep keluasan kuasa dan kekuatan tentera. Ujarnya Akbar telah bertindak sebagai panglima tentera tertinggi yang mempunyai tanggungjawab secara langsung terhadap perkembangan pasukan tentera, misalnya untuk mengumumkan atau menghentikan peperangan. Maharaja Akbar juga dikatakan sebagai pemimpin bagi segala pasukan yang terpenting, khususnya pasukan berkuda kerana dapat melakukan gerakan yang cepat dan mengejar musuh sebab itu mereka melarikan diri. Pasukan pejalan kaki juga ditubuhkan oleh Maharaja Akbar dengan tujuan untuk mempertahankan negara. Akbar juga telah menubuhkan satu pasukan tentera yang tetap seramai 25,000 orang dan pasukan ini diberi latihan yang berterusan bagi memperkuatkan dan memperkukuhkan pasukan tersebut kepada tahap yang profesional. Bagi sultan yang seterusnya ialah Shah Jahan telah menjalankan dasar perluasan kuasa dan menguatkan pasukan tentera. Dasar tersebut telah membantu kerajaan Mughal berada dalam kedudukan stabil dan aman. Perkara ini berikutan daripada Shah Jahan meneruskan politik Sultan Akbar dengan menakluki pelbagai wilayah untuk menghapuskan pemberontakan dan meluaskan empayar. Selain itu, Sultan Aurangzeb dinobatkan sebagai penakluk dunia di Delhi apabila Aurangzeb segera mengawal keamanan dalam negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan di Deccan. Usahanya tidak sia-sia apabila baginda berjaya menguasai banyak wilayah. Hasil perluasan kuasa yang dilakukan oleh Aurangzeb ini dikatakan melebihi daerah yang dikuasai semasa pemerintahan Sultan Akbar. Seterusnya saya akan menerangkan politik kerajaan Maurya. Pemimpin Maurya pada ketika itu ialah Chandragupta Maurya sangat bertekad untuk mengalahkan kerajaan Nanda bagi membentuk kerajaan Maurya. Baginda berusaha untuk ke barat laut untuk membina kekuatan penyokong baginda dan telah membentuk kumpulan tentera di sepanjang perjalanannya. Chandragupta Maurya ini dianggap sebagai seorang pemimpin politik yang hebat dan beliau juga telah menjadikan Pataliputra sebagai ibu negeri Maurya. Dalam hal ini, Chandragupta Maurya juga telah membentuk sebuah empayar yang sangat luas dan bergantung pada kekuatan ketenteraannya. Beliau telah memperuntukkan sebuah kumpulan tentera yang ramai yang terdiri daripada 9,000 tentera bergajah, 30,000 kawati dan 600 infanteri untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain. Saya Zahra binti Zulkifli, saya akan terangkan berkaitan stratifikasi sosial di India. Terdapat dua stratifikasi sosial di India iaitu yang pertama adalah sistem kasta atau sistem jati dan yang kedua adalah sistem warna. Dalam sistem jati, mereka mempercayai sesiapa yang mempunyai dosa yang banyak akan dilahirkan semula dalam kasta yang rendah.
manakala mereka yang mempunyai kurang dosa akan dilahirkan dalam kasta yang lebih tinggi. Sistem jati ini mempunyai kumpulan yang berfungsi berdasarkan jenis pekerjaan seperti masyarakat tempatan India yang menjalankan aktiviti pertanian. Manakala bagi sistem warna pula dibagi kepada 5 peringkat, iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra dan Pachama. Brahmin terdiri daripada golongan ulama dan guru, Kshatriya daripada golongan pemerintah, Vaishya daripada golongan kelas ekonomi. Manakala Shudra pula memberi khidmat kepada 3 golongan teratas, iaitu Brahmin, Kshatriya dan Vaishya. Bagi peringkat terakhir adalah Pachama, iaitu golongan yang murtad daripada ajaran Varna. Sistem Varna ini diguna pakai secara berkesan di peringkat utara India. Ekonomi Dravidian dan Aryan. Bangsa Dravidia menjalankan kegiatan pertanian di tempatan mereka, antara tanaman seperti gandum dan lain-lain. Mereka menjalankan kegiatan ternak haiwan seperti lembu dan menggunakan lembu tersebut untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Manakala Aryan pula melakukan aktiviti pertanian juga, antara tanaman yang dijadikan sumber makanan seperti gandum, barley dan lain-lain. Mereka menternak lembu dan menggunakan lembu untuk menggembur tanah pertanian. Okey, bagi ekonomi kerajaan Maurya, mereka berkonsepkan perdagangan dan juga pertanian. Okey, bagi pertanian pada asalnya mengikut atas sastra, tanah ini bukan milik raja, namun telah dikendalikan oleh para petani. Okey, mereka telah dikenakan cukai dan cukai yang digunakan untuk membina pengairan, untuk membina empangan. Okey, jadi sesebuah kampung tu tidak membayar cukai itu dalam bentuk wang, tapi mereka menggantikan dengan gandum ataupun dengan emas. Okey, selain itu daripada kerajaan Maurya ini juga banyak perkampungan telah dibina untuk menggalakkan petani meluaskan kawasan tersebut sebagai kawasan pertanian. Okey, bagi perdagangan pula, mereka bukan hanya berdagang dengan sesama kerajaan di dalam kerajaan Maurya sahaja, namun mereka juga telah berdagang dengan luar negara. Selain itu, Asoka juga memiliki hubungan yang erat dengan Raja Tisa, dan dalam perdagangan ini mereka mempunyai lembaga keempat yang bertanggungjawab mengawal selia jualan, dan juga dalam perdagangan mereka juga dikenakan sebagai bayaran untuk menambahkan pendapatan dalam perdagangan kerajaan Maurya. Ekonomi Delhi melalui perdagangan. Pedagang Arab membuka industri barangan kulit di Delhi semasa pemerintahan Alauddin. Separuh hasil pertanian wilayah utama diberikan kepada kerajaan pusat. Beliau menghapuskan pendapatan tambahan ketua tempatan dan mengawal pasaran bijirin di Delhi. Aktiviti ekspor dianggap salah ketika itu dan boleh dikenakan hukuman berat. Beliau membina satu pasar khas untuk penjualan barangan tekstil. Barang yang dibawa masuk ke Delhi perlu diselesaikan cukai terlebih dahulu sebelum dijual. Kebijaksanaan Maharaja Akbar dalam menguruskan ekonomi kerajaan Mughul dapat dilihat apabila baginda menerapkan pelbagai peraturan sehingga kehidupan rakyat dalam keadaan sejahtera dan makmur. Ujarnya, Maharaja Akbar telah menggambarkan kuasanya sebagai ketua ekonomi dengan memihak kepada rakyat. Perkara ini dapat dijelaskan apabila Maharaja Akbar menarik kembali pajak hasil bumi, pemberian hadiah kepada rakyat dan menghapuskan pajak tanah. Sebenarnya, pajak tanah ini adalah pengganti kepada cukai jizyah yang telah dihapuskan oleh Akbar, dan pengenalan kepada pajak tanah ini dibantu oleh seorang Hindu yang bernama Raja Todamol Sultan. Namun pada akhirnya pajak tanah ini juga terpaksa dihapuskan kerana membebankan rakyat, khususnya petani yang miskin. Penghapusan pajak-pajak pertanian terutamanya bagi petani miskin, baik petani Islam maupun bukan Islam, telah menunjukkan persamaan yang ditonjolkan oleh Akbar yang membuktikan bahawa baginda mempunyai sikap toleransi dalam bidang ekonomi. Maharaja Akbar juga memberi perhatian yang saksama terhadap bidang pertanian seperti penyediaan segala bentuk kemudahan bagi sektor pertanian, misalnya memajukan sistem pengairan. Cukai tanah yang sebelumnya dilihat telah membebankan rakyat disusun semula dengan kadar yang berpatutan seiring dengan hasil pertanian tahunan. Secara umumnya, cukai yang dikenakan terhadap hasil tanaman ialah 1/3 daripada jumlah hasil, dan kadar ini kemudiannya menjadi satu kadar yang standard dan diteruskan sehingga zaman British. Ekonomi semasa pemerintahan Jahangir iaitu melalui pertanian dan perdagangan. Pertanian mula menanam padi, tebu, kacang, rempah dan kapas. Komuniti petani diketuai oleh mukadam. Manakala pedagang asing digunakan masuk untuk melabur dan membina kilang fabrik di Surat. Sekitar 70 kilang didirikan untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan seperti barangan keperluan dapur. Assalamualaikum, saya Muhammad Aris Akmal bin Aziz ingin membicarakan tentang sistem sosial moden India. Pertama, bahasa. Orang Dravidian menggunakan bahasa Tamil, manakala orang Aryan menggunakan bahasa Sanskrit. Selepas daripada itu munculnya kerajaan Maurya yang mana mereka menggunakan bahasa Sanskrit daripada pengaruh daripada Aryan. Malahan Gupta juga sama seperti Maurya. Kemunculan Islam, pencampuran bahasa berlaku antara Hindu dan Islam, maka lahirlah bahasa Urdu. Seterusnya, kesenian. Seni bina yang terawal kuih Chalukya Barat yang dianggap antara kuil batu India terawal. Setelah Aryan datang, maka seni bina India semakin berkembang. Semasa dinasti Maurya di bawah kepimpinan Asoka, banyak infrastruktur kemajuan seni bina dan banyaknya stupa yang dibina semasa pemerintahannya.
Manakala kesusasteraan yang dikatakan penting itu dibagi kepada 3, iaitu mantra samhita diikuti oleh Brahmana, manakala yang terakhir Aryanka dan Upanishad. Zaman Maurya, kesusasteraan dihasilkan oleh Jagnaya atau Kautilya, iaitu asastra yang mempunyai pelbagai perkara, salah satunya tentang pemerintahan. Sesungguhnya dengan pencampuran Islam pula, Sultan Babur menulis sendiri sebuah buku tentang riwayat hidupnya, iaitu Babur Nama. Agama Dravidian dan Aryan. Dravidian mengamalkan agama Hinduism berikutan daripada amalan yang dilakukan mereka yang mencetuskan Hinduism. Penyembahan saat Dravida merujuk kepada amalan kepercayaan yang berasal daripada tradisi agama Hindu di wilayah Dravida. Orang Aryan melakukan pemujaan dewa-dewi dalam keagamaan mereka dan melakukan upacara keagamaan. Dikatakan mengamalkan agama Veda yang merupakan agama Hinduism juga. Veda adalah peloponnya. Okey, bagi agama kerajaan Maurya pula terbagi dua, iaitu Jainism dan juga Buddhism. Okey, Jainism ni dapat dilihat pada zaman kerajaan Chandragupta Maurya, dan dikatakan bahawa Chandragupta Maurya ni merupakan pengikut setia Bhadrabahu yang merupakan wali Jain. Okey, Jainism ni merupakan satu agama yang berkonsepkan lebih kepada tidak mencederakan kerana membawa maksud semua benda sama ada hidup dan tidak hidup memiliki jiwa. Okey, sebagai gambar di bawah dapat menunjukkan bahawa pengikut ni tidak sesuka hati menghirup udara. Okey, seperti yang kita dapat lihat, beliau memakai penutup muka kerana beliau juga menganggap bahawa udara itu juga benda hidup dan memiliki roh. Okey, bagi Buddhism pula, Buddhism ni adalah pada zaman Asoka, iaitu selepas berlakunya perang Kalinga yang membawa kepada keinsafan kepada Asoka. Okey, Buddhism ini berkonsepkan pemerintahan paternal, iaitu melebihkan dapat diterangkan sebagai raja ini merupakan bapa kepada rakyat. Okey, so dalam konsep ini dia melebihkan kepada ketidakgenasan, kasih sayang dan juga kebenaran dan juga toleransi. Okey, ciri yang seterusnya ialah perancangan bandar. Perancangan bandar ini berada pada zaman tamadun Indus yang mempunyai perancangan bandar yang sistematik. Hal ini kerana bandar itu tersusun dalam memiliki berbagai bentuk yang sistematik seperti Mohenjo-daro. Bandar ini disusun di mana terdapat beberapa blok yang berbentuk segi empat yang telah dipisahkan oleh satu jaringan jalan raya yang lurus. Dan setiap bandar ini menitik beratkan tentang aspek ventilasi dan sanitasi untuk memberikan kelesaan kepada penduduk yang tinggal di situ. Selain itu, perancangan bandar ini juga dapat dilihat pada zaman kerajaan Maurya, pada zaman Chandragupta Maurya, tentang bandar Pataliputra. Bandar ini bersifat kubu pertahanan yang dibuat daripada kayu yang kukuh dan telah dikelilingi oleh tembok, dan mempunyai parit yang seluas 900 kaki lebar dan 30 kaki dalam di sekeliling bandar luar, dan telah menumbuhkan bandar ini. Dan bandar ini juga ditadbir oleh majlis perbandaran yang untuk mengawal kewangan, bekalan air dan sebagainya. Delhi, pemerintah Islam tidak bekerjasama dengan raja-raja Hindu dalam pemerintahan ketika itu. Ada pemerintah yang menghancurkan kuil-kuil Hindu dan bergantikan dengan pembinaan masjid, bagi menunjukkan Islam telah mengalahkan Hindu pada ketika itu. Pengislaman telah dilakukan oleh penguasa Muslim India, tetapi pengislaman ini kurang berhasil pada kesultanan Delhi ketika itu. Kerajaan Mughal juga mempunyai masyarakat yang menganut dua agama yang besar, iaitu Islam dan juga Hindu. Secara praktiknya, kedua-dua agama ini tidak mampu bergabung disebabkan oleh kefahaman dan kepercayaan mereka yang ketara berbeza. Namun begitu, pada era pemerintahan Akbar, baginda telah membuat satu pembaharuan dalam aspek agama dengan menonjolkan sikap toleransi dalam bidang tersebut. Maharaja Akbar telah berjaya mencipta satu agama yang baharu yang dikenali sebagai Din Ilahi, dengan harapan dapat mengeratkan tali persaudaraan di kalangan rakyatnya yang berlainan agama. Penciptaan agama baru iaitu Din Ilahi pada tahun 1582 dapat menjadikan semua agama di India menjadi satu, dan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan kestabilan politik. Besar harapan Maharaja Akbar dalam menyatukan kesemua agama ini supaya tidak berlaku permusuhan di antara pemeluk agama yang beza dan pada kalanya mempunyai pertentangan Islam dan Hindu. Mungkin menjadi tanda tanya kita semua kenapa Maharaja Akbar menubuhkan Din Ilahi. Ini kerana disebabkan oleh ulama dan pemimpin agama saling mempunyai pendapat yang berbeza apabila melibatkan soal agama, dan keadaan ini menyebabkan mereka saling tidak berpuas hati dan mendorong pada berpecah belah. Bukan itu sahaja, sikap fanatik yang cuba ditonjolkan oleh rakyat dan penganut agama-agama di India semakin meluas disebabkan oleh pengaruh daripada tokoh-tokoh agama. Penasihat agama di India juga ketika pemerintah Maharaja Akbar memberikan pengaruh yang sangat negatif dalam menyelesaikan isu agama, kerana penasihat agama ini hanya membiarkan atau tidak mendorong Maharaja Akbar untuk melakukan sesuatu pemulihan bagi memulihkan institusi agama di India.
Beliau menghapuskan ideologi agama din ilahi dan hanya berpegang teguh kepada ajaran mazhab sunnah. Pengaruh Hindu ketika itu masih kuat walaupun selepas tersibuknya agama Islam. Manakala pada zaman Aurangzeb, beliau menghapuskan ajaran din ilahi dan juga mengharamkan perjudian, arak dan percaya hati. Beliau menubuhkan jabatan khas untuk mengawal dan membangun masjid-masjid dan menghapuskan kuil-kuil Hindu. Beliau membatasi kebebasan beragama dan hanya agama Islam sahaja merupakan satu-satu agama yang boleh dianuti ketika itu. Okey, sebagai kesimpulan dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa ciri yang membentuk peradaban di India, iaitu ciri daripada segi politik dapat dilihat bahawa peluasan kuasa dan juga stratifikasi sosial sangat penting. Dari segi ekonomi, iaitu daripada segi persukai,an, daripada segi hubungan antara kerajaan dengan pihak luar. Daripada segi sosial dapat dilihat daripada segi kesusastraan, bahasa, agama dan juga perancangan bandar. Okey, sebagai yang terlihat bahawa meskipun terdapat pelbagai agama di India, namun agama yang telah menjadi dominan di India adalah agama Hinduisme. Dan akhir sekali kita dapat lihat monumen-monumen yang seperti ditunjukkan dalam gambar, iaitu Taj Mahal merupakan peninggalan daripada tamadun India dan membuatkan masyarakat dapat mengenali tamadun India dengan lebih jelas melalui monumen peninggalan-peninggalan yang terdapat di India.